Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Azila binti Abdul Razak dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli iaitu Muhammad Nur Hafizi, Muhammad Faizal, Nur Hasina, Fajatul Syafiqah, Nurul Atikah, Diana Kistina, Fazlin dan diri saya Muhammad Syazwan. Dalam video ini, kami akan membentangkan bagaimana impak pandemik COVID-19 ini terhadap pengguna. Bagi abstrak daripada laporan kajian kami ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis impak penularan wabak COVID-19 terhadap pengguna di Malaysia. Kemudian, sebanyak 74 responden yang telah kami kumpulkan berdasarkan perubahan tingkah laku pengguna semasa pandemik COVID-19. Daripada kajian kami ini, terdapat 6 kategori impak terhadap pengguna iaitu dari segi pengangkutan awam, dari segi memperolehi sumber makanan, dari segi perubahan corak kehidupan, dari segi amalan membeli belah, dari segi perubahan gaya pekerjaan dan dari segi pendidikan. Daripada hasil dapatan ini, kami dapat lihat bagaimana perubahan corak kehidupan masyarakat sebelum dan semasa pandemik. Objektif kajian. Dalam kajian kami ini terdapat 6 objektif utama. Pertama, mengenal pasti faktor-faktor pengguna membeli banyak stok makanan dan sebab-sebab pengguna tidak membeli makanan di luar. Kedua adalah untuk mengetahui pengguna lebih efektif bekerja di rumah atau tidak, serta punca-punca mengapa merasakan demikian. Ketiga adalah untuk mengenal sama ada pengguna lebih memilih membeli dalam talian atau di kedai dan juga kekerapan barang yang dibeli dalam talian. Keempat adalah untuk menyelidik kekerapan pengguna menggunakan pengangkutan awam dan pendapat mengenainya semasa musim pandemik ini. Kelima, mendapatkan kesan perubahan gaya hidup pengguna selepas pandemik berlaku, terutamanya bagi mereka yang tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti luar. Dan yang akhir sekali adalah untuk mengkaji pengurangan kos pembelajaran pengguna dan kelemahan belajar secara dalam talian semasa pandemik ini. Kita pergi kepada bahagian pengenalan. Penyakit coronavirus ini dikesan pertama kali di Wuhan, China pada akhir Disember 2019. Sejak itu, bilangan penularan oleh COVID-19 ini telah meningkat secara global setiap hari, boleh dikatakan hampir seluruh negara yang terkesan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan wabak COVID-19 ini sebagai pandemik global yang menyebabkan telah berlakunya ratusan ribu kematian secara global, terutamanya golongan berumur, mempunyai masalah jantung dan antibodinya yang lemah. Kemudian, Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada Mac 2020 bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Sepanjang pelaksanaan PKP ini secara menyeluruh telah memberi kesan negatif dan positif dalam mempengaruhi sikap dan tingkah laku pengguna dalam menjalani kehidupan. Jadi, mari kita lihat keputusan dalam analisa kajian soalan selidik kami. Jom. Okey, kita beralih kepada keputusan analisa kajian soalan selidik pula. Untuk ini, saya dan 5 orang ahli lagi akan menerangkan hasil kajian mengenai impak COVID-19 terhadap pengguna dari segi pengangkutan awam, dari segi memperolehi sumber makanan, dari segi perubahan corak kehidupan, amalan membeli belah, dari segi perubahan gaya pekerjaan dan dari segi pendidikan. Saya akan terangkan impak COVID-19 terhadap pengguna dari segi pengangkutan awam. Seperti yang anda lihat di skrin ini adalah hasil kajian bagi pengangkutan awam. Bagi pendapat mengenai pengangkutan awam semasa pandemik, seramai 48.6% mengatakan kebersihan pengangkutan awam kurang terjamin kerana kekerapan penggunaannya yang tinggi. 29.7% berpendapat kos yang mahal lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini. 28.4% berpendapat tiada servis pengangkutan awam berikutan sekatan yang dilakukan oleh kerajaan dan 20.3% responden menyatakan pengangkutan awam menyebabkan kesesakan lalu lintas. Untuk kekerapan penggunaan pengangkutan awam, 68.9% tidak menggunakan pengangkutan awam semasa pandemik mungkin sebagai langkah berjaga-jaga. 18.9% menggunakan pengangkutan awam dalam beberapa kali sebulan. Sebanyak 12.2% responden menggunakan pengangkutan awam setiap hari berkemungkinan mereka tiada pilihan lain dan hanya 4.1% yang menggunakan pengangkutan awam setiap minggu dan beberapa kali seminggu. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada ahli yang lain.
Saya akan terangkan tentang sumber makanan semasa pandemik. Baiklah, saya mula dengan penawaran dan permintaan terhadap roti terlebih dahulu. Kita dapat lihat sebanyak 85.1% daripada 74 responden berasa cemas apabila kerajaan mengeluarkan arahan perintah berkurung. Sebanyak 66.2% membeli roti dalam kuantiti yang melebihi kebiasaan mereka. Seterusnya, sebanyak 12.2% menyatakan bahawa pasaraya tidak membuat teban roti yang cukup, manakala 9.5% lebih memilih roti yang berjenama, dan akhir sekali hanya 68% yang masih mempunyai stok roti di kawasan pertempatan mereka. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang menyebabkan peniaga makanan kekurangan pelanggan. Faktor yang tinggi ialah sebanyak 67.6% takut untuk membeli makanan daripada luar. Sebanyak 56.8% lebih memilih masak di rumah kerana lebih terjamin kebersihannya. Seterusnya, sebanyak 23% mengalami masalah kewangan dan 18.9% menyatakan bahawa terdapat peniaga yang tidak mematuhi SOP. Akhir sekali, 2.7% tiada masalah untuk membeli makanan daripada luar. Dari segi perubahan corak kehidupan pula, faktor yang menyebabkan tekanan perasaan yang melampau ialah mengalami masalah kewangan, tekanan masa dan beban kerja, mengalami masalah gangguan mental dan persekitaran kerja yang tidak kondusif. Faktor yang tertinggi dipilih oleh responden iaitu sebanyak 73% ialah mengalami masalah kewangan. 52.7% memilih faktor tekanan masa dan beban kerja. 50% telah menyatakan bahawa mengalami masalah mental, 27% mengatakan bahawa persekitaran kerja tidak kondusif, dan faktor yang paling kurang dipilih oleh responden ialah masalah tidur yang tidak mencukupi iaitu sebanyak 17.6%. Faktor yang menyebabkan aktiviti luar terjejas ialah adanya PKP, SOP yang terlalu ketat, kekurangan masa, kesihatan yang tidak menentu dan cuaca yang tidak menentu. Adanya PKP merupakan faktor yang tertinggi dipilih oleh responden iaitu 73% dan 54.1% memilih SOP terlalu ketat. 32.4% dari responden memilih kekangan masa. 17.6% menyatakan bahawa kesihatan yang tidak menentu dan faktor yang paling rendah ialah cuaca yang tidak menentu iaitu 16.2%. Seterusnya, kita akan membincangkan impak pandemik COVID-19 terhadap pengguna dari segi amalan beli belah. Terdapat dua kategori iaitu pertukaran sorak pembelian dan juga barang yang dibeli secara dalam talian. Pertama sekali, kita akan lihat kepada pertukaran sorak pembelian. Hasil daripada kajian soal selidik yang telah dilakukan, didapati majoriti pengguna tidak menukar sorak beli belah mereka iaitu 43.2% masih sama menggunakan sorak pembelian bersama dalam kedai dan juga dalam talian. Seterusnya, kita dapat lihat peratus kedua tertinggi iaitu dengan peratusan 28.4% pengguna menukar sorak pembelian mereka daripada pembelian dalam kedai sebelum pandemik kepada pembelian kongsi bersama dalam kedai dan dalam talian. 17.6% pengguna bertukar ke pembelian dalam talian sepenuhnya, yang di mana sebelum negara kita dilanda pandemik ini, mereka menggunakan corak pembelian dalam kedai. Akhir sekali, minoriti pengguna tidak menukar corak beli belah mereka iaitu masih menggunakan corak belian dalam kedai sepenuhnya dengan peratusan 10.8%. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa pandemik COVID-19 memberi pengaruh kepada pengguna dalam menukar corak amalan beli belah mereka. Hal ini berlaku oleh kerana beberapa faktor dan antaranya ialah pengguna mahu mengelakkan diri mereka daripada risiko terjangkiti wabak COVID-19. Berdasarkan pembandingan dengan tempoh sebelumnya, peningkatan perbelanjaan dan penurunan dalam kekerapan pembelian berlaku kerana dunia peruncitan dan pelanggan telah berubah akibat COVID-19. Seterusnya, kita akan lihat kepada barangan yang dibeli secara dalam talian. Tingkah laku pengguna telah berubah dengan ketara daripada biasa sejak bermulanya wabak COVID-19 ini pada awal 2020. Hasil soal selidik barangan yang dibeli oleh pengguna ini dapat kita lihat peratusan tertinggi ialah kategori barangan lain-lain dengan peratusan 28.4% yang boleh diandaikan barang-barangan seperti barangan kedai ubat, pakaian dan kasut serta barangan elektronik. Seterusnya, barangan dapur yang di mana sebelum pandemik dibeli secara dalam kedai kebanyakannya menduduki tempat kedua dengan peratusan 24.6%. Oleh kerana wabak COVID-19 yang masih belum berakhir, pengguna lebih banyak meluangkan masa di rumah dan ini menghasilkan peratusan ketiga tertinggi dalam kategori penghantaran restoran dengan peratusan 20.9%. Dua kategori minoriti dengan perbezaan 0.7% dipilih oleh pengguna ialah kategori kit makanan dengan peratusan 12.7% dan buku dan alat tulis dengan peratusan 13.4%. Pada masa ini, kebanyakan pengguna mengatakan bahawa mereka membakar, memasak dan mengambil makanan dan minuman di rumah lebih kerap berbanding sebelum COVID-19. Melihat kehadapan apabila wabak ini berakhir, berkemungkinan bahawa tingkah laku ini akan terus berterusan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita akan lihat dari segi perubahan gaya pekerjaan yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Dari segi perubahan gaya pekerjaan,
Kami telah bertanya kepada responden kami yang terdiri daripada 74 orang tentang adakah bekerja dari rumah membuatkan mereka lebih efektif menjalankan tugasan ataupun tidak. Dapatan kami menunjukkan seramai 2.7% menyatakan bekerja dari rumah sangat efektif, manakala 20.3% efektif sahaja. Dapatan kami yang tertinggi sebanyak 77% menyatakan bekerja dari rumah membuatkan mereka tidak efektif dalam menjalankan tugasan. Ini akan menyebabkan pendapatan mereka turut berkurang akibat kerja yang tidak efektif, menyebabkan kuasa membeli pengguna turut terjejas. Seterusnya ialah punca utama yang menyebabkan bekerja dari rumah tidak berkesan. Dapatan kami menunjukkan sebanyak 32.4% menyatakan kurang berkemahiran dalam menggunakan teknologi. 28.4% pula menyatakan jadual bekerja yang lebih lama. Dapatan kami yang tertinggi sebanyak 74.3% pula menyatakan masalah utama iaitu capaian internet yang perlahan. Oleh itu, akibat pandemik ini telah menjejaskan pengguna di mana pengguna terpaksa membeli plan internet dan akan menyebabkan kuasa membeli untuk membeli barangan lain turut terjejas. Seterusnya, dari segi pendidikan pula, kami mengambil kajian dari segi pandangan mengenai semasa PDR dapat menjimatkan kos dan kami menyelidik faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke kelas secara atas talian. Yang pertama, hasil dari soal sidik yang menyatakan bahawa kos semasa PDR lebih menjimatkan pelajar telah melibatkan 74 responden. Pilihan tertinggi iaitu 79.7%, seramai 59 responden yang bersetuju ialah kos pengangkutan. Ini kerana pelajar tidak perlu kos pengangkutan dari tempat penginapan untuk ke kelas. Tambahan pula, pelajar tidak perlu kos tiket untuk pulang ke kampung dan pusat pengajian. Terdapat juga 46 responden iaitu 62.2% memilih pemakanan terjaga dan menjimatkan. Kerana semasa PKP, pelajar tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak disebabkan kos dan urusan pemakanan ditanggung oleh keluarga. Seterusnya, seramai 41 responden memilih tiada kos penginapan kerana mereka tidak perlu membayar sewa atau yuran asrama. Pilihan yang paling rendah pula ialah kos pemakaian iaitu seramai 23 orang yang bersetuju. Manakala hasil dapatan kami, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat menghadiri kelas secara atas talian. Faktor pertama, pilihan yang tertinggi seramai 70 responden iaitu 94.6% adalah kawasan kurang capaian internet. Capaian internet yang kurang memuaskan di suatu kawasan menjadi satu cabaran kepada pelajar, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Selain itu, faktor kedua tertinggi ialah seramai 37 responden iaitu 50% memilih peranti tidak mencapai standard semasa. Masih ramai pelajar yang menggunakan alat peranti yang lama kerana tidak berkemampuan untuk membeli peranti yang baru. Tambahan pula, ada juga pelajar yang perlu berkongsi peranti mereka bersama ahli keluarga yang lain. Di samping itu, seramai 22 responden iaitu 29.7% memilih ada juga di kalangan pelajar yang kurang berpengetahuan tentang tawaran internet dari syarikat telekomunikasi. Pelajar harus membuat perbandingan harga dengan bijak berdasarkan tawaran yang ditawarkan. Mestilah berpatutan dengan prestasi. Faktor yang terakhir ialah seramai 14 responden iaitu 18.9% ialah kawasan yang padat dengan penduduk. Secara kesimpulannya, dalam usaha kerajaan tangani wabak COVID-19 ini telah memberi kesan positif dan negatif kepada pengguna. Dalam menjalani kehidupan dengan norma baharu dapat memberikan pengalaman yang positif kepada pengguna, seperti dapat menjalani kehidupan dengan mengutamakan keperluan daripada kemahuan. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga kesihatan diri. Sekian, terima kasih.